Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel guys. Sebelum Acap nak sembang pasal topik kali ni, Acap just nak disclaimer bahawa topik kali ni agak dewasa. So kepada siapa-siapa yang mungkin rasa-rasa umurnya tak cukup, silalah beralih ke ratusan video yang lain. Okay, so kepada mak bapak yang tengah tengok video ni, tengoklah dalam keadaan berhemah. Gitu. So jangan lupa tekan like guys. Tekan apa lagi lepas like apa? Dah lupa dah. Baru cakap pasal dewasa. Like, subscribe dan juga hit bell notification. Lepas tu kita lain intro. Lepas tu kita cerita sikit pasal orang tua-tua punya bicara. Let's roll it. Guys, lately ni FYP dekat TikTok, viral dekat Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya tentang pembunuhan seorang model terkenal Jepun ataupun dikenali sebagai Rina Arano yang katanya mayat dia dijumpai mati dalam keadaan terikat dekat pokok guys. Memang dahsyat gila. And kenapa? Sebab utama dia ni viral kerana dia ni merupakan salah seorang bintang porno terkenal dekat Jepun sana. Alright. So kalau kau nak tahu, dia ni baru 23 tahun, muda lagi. And dia ni tinggal dekat area Bunkyo, Tokyo. So guys, itu sajalah yang kita boleh kongsi dengan korang. Sebab takut kan ada yang pergi buat kajian terperinci pula. Faham-faham je lah. Okay, kita nak cerita pasal kronologi. Alright. So pada 5 Jun, menurut ibu bapa kepada Rina ni telah pun dilihat keluar bersama dengan seseorang dan tidak pulang ke rumah pada malam tersebut. And bila benda tu dah jadi, dia dah berapa-berapa jam hilang. Sebab Rina ni bukan kebiasaan dia hilang lama tau. And dia ni memang kaki update. Dia pergi mana-mana, dia akan cakap dengan mak dia cakap dengan bapak dia. Tapi pada malam tersebut, dia keluar and then dia gone. Dia senyap gila. And beberapa juga panggilan telefon dan mesej dibuat oleh mak bapaknya, tapi tak ada jawapan langsung. Macam aku cakap, ini bukan kebiasaan yang dilakukan oleh Rina. Menurut bapa Rina, dia kata Rina ni bukan seorang anak yang buat mak bapak dia risau. Okay, so kita cut it short. Lepas 2 hari Rina ni dah tak balik rumah, mak bapak dia buat keputusan lah untuk melaporkan kes kehilangan anak dia dekat pihak polis. Sepanjang 2 hari tu mak dia bukan duduk saja, bukan menunggu saja, tapi dia orang cuba untuk call dan mencari Rina ni di orang kata apa, seluruh bahagian lah, dekat kawan rapat, dekat mana-mana yang boleh dikontak. Alright, so lepas dia buat report polis, kes pun berjalan dalam siasatan. And setelah hampir 2 minggu, pada 14 Jun, mayat Rina dijumpai di sebuah hutan. So guys, selepas penemuan mayat tersebut, pihak polis terus mengambil tindakan untuk membuat siasatan dan membuka semula siasatan tentang kes kehilangan wanita yang bernama Rina ni tadi. So guys, selepas siasatan dijalankan, polis menemui seorang lelaki yang bernama Hiroyuki Senpei yang berusia 33 tahun dan dikenal pasti sebagai lelaki terakhir yang bersama dengan Rina sebelum dilaporkan hilang. Hiroyuki Senpei juga menjadi suspek utama polis dan dia ditangkap kerana disyaki telah menculik dan mengurung Rina. Aku pun tak tahulah, mula-mula aku baca apa hal pula polis ni tiba-tiba tangkap dia, nak kata kurung, nak kata culik bagai kan. Tapi guys, ada rakaman CCTV di stesen kereta api di wilayah Ibaraki menunjukkan lelaki tersebut, siapa tadi, si Senpei tu, kantoi bodoh sebab dekat dalam CCTV tu, lelaki tersebut dikatakan telah mengambil Rina dengan menaiki sebuah kereta. Dan dalam siasatan pihak polis juga, Hiroyuki mengaku bahawa dia tak ada pun bawa pulang Rina ni ke rumah penthouse dia, tak silap aku. Tapi dia kata Rina ni yang rela hati nak ikut dia balik ke penthouse. Ini benda ni kita bukan nak cakap apalah Mat, tapi kalau dia pun berlakon dekat industri macam tu, so tak mustahil ada bayaran 1 jam, I don't know, maybe kan. Dan tiada langsung unsur paksaan menurut Hiroyuki dalam kes tersebut. Dia memang ada jumpa Rina, tapi dia kata dia bawa Rina dalam keadaan rela hati ke penthouse dia. Alright, so lepas dah bawa pergi penthouse apa semua, tak tahu apa dia orang buat kat dalam tu. Last kali Hiroyuki cakap dia memang ada dengan Rina ni, tapi sampai ke sebuah kedai berhampiran sahaja. Diorang minum saat,
lepak, borak, and then Hiroyuki cakap Rina ni nak balik ikut yang lain. So Hiroyuki ni kata, okay fine, Araso. Tu Korea. Dia kata tak apalah. Alright, so saya tinggal awak kat sini nanti apa-apa call saya So Hiroyuki ni pun gerak. Ditinggalkanlah dekat situ si Arano ni. So sampai situ sahajalah pertemuan antara mereka berdua. So selepas tu memang Hiroyuki ni tak tahu apa yang jadi kat Rina dan apa yang berlaku kepada Rina. Kehilangan Rina ni pun dia baru tahu selepas polis bagi tahu ketika polis datang ke penthouse dia, guys. So bila polis dengar keterangan daripada Hiroyuki ni, dia tak adalah percaya bulat-bulat. Dia pun macam serius ini budak takkan tinggal itu macam saja kan. Kita mesti cari punya. Alright, kita cerita balik pasal penemuan mayat masa 14 Jun tu Mayat Rina ni dijumpai dalam hutan yang ini kelakarnya kan. Hutan tu dekat tempat tu, hutan tu dengan rumah si Hiroyuki yang tadi tu, penthouse dia tu tak jauh mat. Kau rasa berapa? 2 km, 3 km? Tak, 600 meter je. Kau bayangkan kalau Hiroyuki ni kata dia tak tahu apa-apa, tapi hutan yang mayat si Rina Arano ni dijumpai adalah hanya 600 meter sahaja. And mayat dia juga dijumpai dalam keadaan telanjang dan diikat di sebatang pokok tanpa seurat benang pun, guys. Jangan nak bayang sangatlah mat. Itu mayat. Okey, polis mengatakan bahawa Rina sebenarnya telah pun mati hampir 2 minggu dan sebahagian daripada badannya telah pun mulai reput. Bayangkanlah. Bayangkan. Asal stop bayang. Tadi kemain lagi. So selepas penemuan mayat itu dijumpai, bedah siasat juga telah pun dilakukan dan hasil daripada bedah siasat juga dapat menemukan bahawa tulang leher Rina telah pun ditemui patah dan dikatakan berkemungkinan dia telah dicekik, tetapi dekat area badan dia yang lain tiada langsung kecederaan luar mahupun di bahagian-bahagian sulit beliau. So bila dekat sini mayat dia dah jumpa, guys, polis selidik lagi tentang jalan-jalan yang berada dekat situ, which is selok-belok lah jalan kalau daripada rumah Hiroyuki ni nak pergi ke hutan tu macam mana. And siasatan mendapati bahawa maklumat-maklumat yang dikumpul oleh pihak polis sangat-sangatlah bercanggah dengan kenyataan yang diberi oleh Hiroyuki pada hari tersebut. And sekaligus pada waktu tersebut mereka menahan semula Hiroyuki untuk dijadikan sekali lagi suspek utama bagi kes Rina ni, guys. Kerana apa? Pada 20 Jun, pihak polis telah pun menjumpai telefon bibir Rina di rumah Hiroyuki. Dia ni tak pandai nak suruh kan. Okey, menurut apa yang ada kat dalam telefon ni, diorang selongkar baru diorang tahu si Rina dengan Hiroyuki ni dah berkenalan agak lama sebenarnya melalui Twitter. Diorang ni memang banyak berhubung lah. Memang orang kata apa, banyak hi hello, yes dah makan ke papa, yes Johnny, lebih kurang macam tu lah. And pada 5 Jun tu, ketika tarikh si Rina Arano ni hilang, mereka sebenarnya kalau kita baca conversation diorang tu, mereka memang merancang untuk berjumpa di sebuah stesen kereta api berdekatan dengan kawasan Ibaraki tadi. So dah synchronize lah. Tadi member ni kata dia datang ambil kereta, yang ini kata pula berjumpa kat kereta api. Dah tak sinkronis, dah bercanggah lah. Alright, so pada waktu tu polis memang menggunakan direct message yang berada di Twitter tu sebagai bukti utama. Dan diorang jumpalah beberapa lagi bukti yang lebih kukuh dekat dalam phone Hiroyuki ni. Antaranya adalah gambar si Rina ni sedang duduk di atas lantai dan tangannya digari. Ini agak dewasa sikit untuk aku cakap. Aku tahu kau pun mesti terbayangkan macam mana posing dia. Tapi macam itulah, dia kena gari. Aku tak payah cakap benda tu lebih lagi kot. Alright, so selepas je bukti-bukti tu dijumpai, Hiroyuki ni dipanggil sekali lagi. Kan dia dah tertangkap kan. Sekarang kali ni dia kena panggil lah untuk bagi keterangan kepada pihak polis. Dia kata gambar tu dibuat bukan atas paksaan. Kita orang tak ada paksa. Saya tak ada paksa kena pukul dia, kena gari ke apa, tak ada. Tapi Rina memang nak buat macam tu. Dia suka posing macam tu. Saya pun tak tahulah kenapa, tapi dia minta saya ambil je gambar. Dia kata macam tu lah lebih kurang. So pada waktu tu polis dah pergi pening lah. Sebab dalam kes ni dia ada kes paksa rela tau. Rina ni macam rela je follow si Hiroyuki ni bagaimana. Tapi mungkin ada berlaku sedikit pertelingkahan menyebabkan kematian and whatever. Tapi polis masih lagi cakap yang mayat yang dijumpai dekat hutan tu bukan mayat
si Rina. Dia belum cakap lagi, okay, this mayat is Rina punya. Tak, dia tak cakap. Dia tak bagi tahu. Tapi kau tahu je lah, ini era apa? Ini bukan era FM. Ini era social media. Gambar-gambar, video, gambar mayat, kematian dia telah pun tersebar laju dekat social media di Jepun. Ini kerana apa? Selepas mayat si Rina dijumpai dekat dalam hutan, polis ni dia tak tutup jalan luar. Member masuk lah, Mat. Yang mana dekat situ kan, terus dia ambil lah gambar kat situ. So waktu tu polis dah macam pisang, sebab benda dah terlepas. Benda belum bagi tahu lagi itu mayat dia, bukan, belum. Tapi ini ada bantuan dia sikit. Sebab apa? Rata-rata peminat diorang kata memang mayat tu mayat Rina, sebab diorang cam tahi lalat yang berada dekat certain bahagian yang ada dekat Rina tu. Dan kesamaan samalah, similarity gigi dia. Itu hint yang paling besar dekat dalam gambar mayat tersebut. Dan juga gambar, dia tahulah, dia follow influencer, dia mesti dia kenal punya kan. Walau bagaimanapun guys, walaupun dah tular dekat dalam social media, dekat Jepun tu memang dah tak terkawal, polis still cakap kami belum bagi jawapan dan kes ini masih lagi dalam siasatan. So polis tengah blocking lah social media ni punya kabar angin, speculation or whatever lah. So kes ini masih lagi dalam siasatan guys. Kita just nak share, mungkin ada yang tak tahu kan tentang kematian dia. Mungkin korang pernah nampak kat Twitter and whatever is it. Aku nak bagi tahu korang lah dalam keadaan sempoi. Aku baca ni semua ni, dia punya kes kat depan ni, tapi takkan aku nak baca macam berita kan. Baik kau tengok berita pukul 8 kan. So aku kat sini, aku cerita dalam keadaan sempoi. Aku harap korang terima. Macam aku cakap tadi, video ni agak dewasa untuk ditonton. Minta maaf kalau ada bahasa-bahasa yang tak sesuai digunakan untuk budak-budak or so and whatever. Kita jumpa di video akan datang. I see you next week guys. Ciao lu. Assalamualaikum. Bye.